Begitu juga saya telah jelaskan beberapa pengertian ataupun struktur ayat yang diguna pakai di sini. Sebab ada sebahagian orang dia kata sebahagian bid'ah saja yang sesat, sebahagian lagi hasanah. Dia ada bid'ah hasanah, dia ada bid'ah dalalah. Ini sebenarnya satu perselisihan dari sudut mustalahat, istilah saja. Perselisihan dari sudut istilah. Di mana kalau tengok para ahli ilmu, para ulama yang membahagikan bid'ah kepada bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, mereka tidaklah seperti orang-orang yang akhir-akhir ini sampai dalam semua bab ni balun bid'ah hasanah ni. Ulama-ulama terdahulu, Al-Imam Nawawi contohnya, tokoh-tokoh ilmuwan dalam mazhab Syafi'i contohnya, macam dalam bab isu kita katakan buat kenduri arwah berapa hari, 7 hari, 40 hari, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i telah mengatakan ia merupakan bid'ah yang mungkar. Ulama dalam mazhab Syafi'i, buka al-um tak percaya, bukalah kitab-kitab Syekh Dr. Tani kalau tak percaya, bukalah kitab-kitab Fiqhul Manhaji ke siapa dia ke, sekarang buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, buka tengok. Tu kita nak kata bid'ah apa? Kalau nak ikut secara logiknya, mengikut pandangan sebahagian daripada orang, apa salahnya buat kenduri arwah pun? Nampak? Apa salah? Ada salah tak? Macam okey je. Itu kalau kita fikirkan dari sudut logik, saya katakan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu para ulama yang membahagikan bid'ah kepada dua, cari bid'ah hasanah mana hak mereka buat, keluarkan semua bid'ah hasanah hak mereka buat, kumpul bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kumpul bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, kumpulkan bid'ah hasanah yang dilakukan oleh Al-Imam Suyuti, kumpul buat. Mari kita tengok, adakah mereka memaksudkan bid'ah hasanah seperti mana kita maksudkan, tanpa kaedah dan garis panduan? Jadi kita jangan sesuka hati tuan-tuan dan puan sekalian mendakwa ini bid'ah hasanah, ini bid'ah hasanah, ini bid'ah hasanah tanpa ada garis panduan. Sebaliknya kalau dilihat kepada nas dan dalil, perkataan Nabi sangat jelas. Nabi menggunakan perkataan umum. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Nabi dahulukan dengan perkataan kul bermakna semua. Kemudian selepas daripada perkataan kul, muhdatsah dia datang dalam bentuk perkataan disebut sebagai nakirah. Nakirah ini perkataan bahasa Arab yang tidak ada di awalnya alif lam, itu di antara ciri-cirinya. Di mana sekiranya datang perkataan ini yang berciri-cirikan dengan nakirah, tak ada alif lam antaranya, sebelum daripada didahulukan dengan perkataan umum seperti kul, maka ia membawa pengertian umum, yakni semua jenis bid'ah, tak ada terkecuali, semua jenis bid'ah. Maka di sana sudah semestinya tidak ada pembahagian tersebut, semua jenis bid'ah. Jadi setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan wa kulla bid'atin, waw di situ, waw ataf di situ, penyambung kepada perkataan seterusnya, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka mana mungkin di sini kita katakan sebahagian bid'ah. Sebaliknya, sebenarnya ia membawa erti ke semua bid'ah. Kerana kalau kita memaksudkan sebahagian daripada perkara yang baru itu adalah bid'ah, maka kita akan kata di sini sebahagian bid'ah adalah sesat. Dan di sana ada riwayat daripada Nabi SAW, wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Adakah sebahagian kesesatan saja masuk neraka? Jadi kalau perkataan kul di sini kita menerima ia sebagai satu perkataan yang bersifat umum, semua, maka kul yang kedua pun semua, kul yang ketiga pun semua. Jadi kul yang pertama, semua perkara baru adalah bid'ah, semua. Kul yang kedua, dan setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Minta maaf, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, semua juga kul. Kul yang ketiga, setiap kesesatan itu masuk neraka. Maka perkataan kul dalam ketiga-tiga ayat ini memiliki makna yang sama, maksud yang sama, iaitu kesemua jenis bid'ah.
maka lebih baiklah berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ujian bagi kita. Lazimi sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi.